Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, bersalah-salahan ia Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syahid Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Pada kata dianya di dalam Al-Babul Awwalu fi Bayani Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, pada kata dianya di dalam bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Keempat, yakni dari tertib bilangan. Nah, keempat sini fi tartibil adadi atau fi tartibil zikri, pada tertib membilang sahaja. Laisa fi nafsil amri, bukan pada realiti yang sebenar. Karena sifat-sifat Allah Ta'ala pada hakikatnya semua sekali itu qadim dan azali berlaku. Nah, artinya tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian. Semuanya tidak ada awal bagi ada. Jadi kita duk bila pertama, kedua, ketiga, keempat ni hanya tertib membilang saja.
bukan pada diri realiti sebenar tu. Sifat Tuhan mula-mulanya ada, duk lama kedianya nya sedia pula dah. Lepas tu nya kekal. Lepas lama sikit nya tak serupa pula yang bahar. Bukan lagu tu. Kalau lagu tu wujud sa jelah hak azalinya. Wujud sa jelah hak qadimnya. Hak lain semua baru belaka. Tidak makna lagu tu dah. Jadi keempat ni pada tertib membilang, nak mudah kita mengaji, itu saja. Hakikatnya sifat-sifat Allah Ta'ala semua qadim dan azali belaka. Yang keempat pada tertib membilang yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat sebagai ma'rifat yang amah secara tafsili. Itu wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui secara umumnya. Orang panggil ma'rifatu amah, ma'rifat yang secara umumnya di atas jalan tafsili, di atas jalan huraian satu persatu dengan maknanya serta dengan istihalahnya serta dengan dalilnya, wajib diketahui dengan satu persatu supaya i'tiqad kita tu betul-betul jazam, betul-betul putus yakin, tak terima syak, zan dan waham. Ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Dia terjemah, dia kata arti ni terjemah baru ni, bukan makna lagi. Makna dia tak menyata supaya orang yang mengajar ni yang menghuraikan apakah makna. Dia kata arti ni orang panggil terjemah. Terjemah makna naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, Melayunya bersalah-salahan ia Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu dipanggil terjemah. Apa makna bersalah-salahan ia Allah? Arti bersalah-salahan dengan makna tak serupa, gitu dah. Tak serupa ia Allah akan yang baharu. Lam tu zaidah maf'ul bagi mukhalafah. Itu. Jadi Tuhan ni tak serupa akan yang baharu. Dia kadang-kadang dia mari dengan sirah khilafuhu ta'ala lil hawadith. Kerana dia masdar dia ada dua, khalafa yukhalifu mukhalafatan au khilafan. Di atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Ini dia panggil bina musyarakah. Mana bina musyarakah? Syaraka yusyariku musyarakatan. Apa maksud? Yakni dengan makna Tuhan tak serupa akan yang baharu. Yang baharu ni pun tak serupa akan Tuhan, walau satu jalan sekalipun. Itu. Kerana kalau serupa dengan satu jalan, satu wajah, sah untuk ditashbih, sah untuk diserupakan. Dah. Macam kita cakap, mamak supaya lembu. Tengok. Mamak seperti lembu. Padahalnya kalau kita letak lembu seekor, patut letak mamak sebelah lembu. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki itu tak ada duk serupa, betul tak? Lembu ada tanduk, mamak tak ada tanduk. Sini. Lembu tak ada rambut, mamak ada rambut. Tu tengok. Enggak apa lagi. Mamak makan begor, lembu makan rupuk. Lembu berjalan kaki dua, lembu berjalan kaki empat, mamak jalan kaki dua. Mamak boleh kecek, boleh gamuk, boleh pahal, boleh reti. Lembu reti tebah je, tak boleh nak bergamuk, dia tak boleh nak berkecek. Mamak tak ada ekor, lembu ada ekor. Kok mana yang boleh kata mamak seperti lembu? Apa dah? Kadang-kadang kalau tengok lembu dengan mamak tu sampai Z dari segi zahirnya tak sama pun. Pas dia boleh kata mamak seperti lembu, seperti itu tashbih tu. Ada tu tashbih. Dia panggil bab tashbih. Dalam ilmu balaghah, bab tashbih, ada musyabbah, musyabbahu bih, ada tu tashbih, wajhus syabah dia panggil. Itu dia panggil bab tashbih. Pada pihak mana yang boleh kita kata mamak seperti lembu?
bodoh doa. Kena. Nah, kena nah. Kena tasbih itu kena. Bukan duk suruh, bukan kata boleh royak kau mamak, boleh halal kata mamak tu seperti lembu, bukan. Tapi nak royak tasbih dia tu sah. Betul. Walaupun sampai Z dari segi zahirnya tak serupa lah kita tengok. Tapi ada satu jalan mana? Pada pihak bodoh. Maka sah untuk ditasbih. Mamak seperti lembu. Mamak serupa lembu. Lembu kok mana serupa dia? Pada pihak bodoh dia. Pada. Nah, mamak serupa rimau. Mamak serupa rimau. Mana mamak ada bulu-bulu belai-belai juga ke mana? Pada pihak bekeng dia. Nah, bekeng po rimau ni. Berani po singa ni. Kan? Tu orang panggil tasbih tu. Jadi sah untuk ditasbih kalau ada satu jalan yang menyerupai. Sah. Maka Allah Ta'ala tidak ada satu jalan pun serupa ia akan yang baru, dan yang baru ni tidak ada satu jalan pun serupa akan Allah Ta'ala. Maka tidak sah untuk ditasbihkan Allah seperti makhluk, seperti yang baru. Gitulah. Itu dia panggil bina musyarakah. Itu maknanya bersalahan ia Allah, maknanya tak serupa ia Allah akan yang baru pun tak serupa ia yang baru akan Allah, walau satu jalan sekalipun. Itu kerana kalau ada keserupaan dengan satu jalan, satu pihak, satu wajah, maka sah kita nak kata makhluk yang baru ni seperti Tuhan. Padahal tidak sah sikit habuk. Itu lagu tu, ingat tu. Baik. Jadi wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala tak serupa ia Allah akan segala yang baru. Satu lagi, kenapa ulama kita ni dia tidak ibarat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi, lil makhluqi. Tak serupa Allah akan makhluk, tapi dia buat mari dengan tak serupa Allah akan yang baru. Ini nak bagi tahu pada kita bahawasanya makhluk dengan baharu ni ada umum khusus dia. Tiap-tiap makhluk pasti tentu sekali baharu. Tiap-tiap makhluk tentu baharu. Itu dah. Tetapi tiap-tiap baharu belum tentu makhluk. Lagu mana? Ini kalau orang tak mengaji dengan cermat, dengan teliti, dengan halusi, dia tidak faham. Ini kena perhati molek. Contoh, kita kata buah kelapa. Buah kelapa ni orang panggil makhluk pun panggil, baharu pun panggil. Sebab apa panggil makhluk? Sebab dia tu ada, dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tidak ada kepada ada. Bukan nak mari daripada benih pohon kelapa, bukan. Buah kelapa besar-besar lagi tu bukan nak mari daripada benih dia. Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan. Ijad min adamin ila wujudin. Tuhan yang menjadikan buah kelapa tadi daripada tidak ada kepada ada. Bila sebut kata menjadi, pastilah daripada tidak ada kepada ada. Maka buah kelapa tu dia ada daripada tidak ada, bermaksud dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tidak ada langsung kepada ada. Maka buah kelapa tu boleh dipanggil makhluk sebab dia tu ada daripada tidak ada, dan boleh dipanggil baharu sebab apa? Sebab ada dia tu ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Gitu kan. Buah kelapa tu dia tidak tubik tu besar setokor, besar kepala orang selalu dah. Dia kecil dulu, warna hijau. Lama-lama dia besar daripada warna hijau tu jadi punya tua. Kelapa tua pula jadi kuning-kuning. Tengok, berubah dah, berubah. Bererti buah kelapa ni selain daripada boleh panggil makhluk sebab dia dijadikan daripada tidak ada kepada ada, boleh juga dipanggil baharu kerana dia tu ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Gitu. Baik. Kalau gitu buah kelapa duduk di atas pokok kelapa. Cuba tengok. Bayar sendirilah, whiteboard pun tak ada nak lukis-lukis ni. Bayar sendiri dengan kepala otak kita. Pejam mata, pokok kelapa, buah kelapa.
buah kelapa di atas pokok kelapa. Nampak tak? Nah, nampak dengan mata, dengan kepala kita tu, kita pejam mata jangan tidur. Tak payah sikit lagi. Nah. Tu. Pejam mata bayar pokok kelapa, buah kelapa di atas pokok kelapa. Nampak? Nampak ni? Soalan nak tanya, atas pokok kelapa, buah kelapa di atas pokok kelapa, diri di atas tu ada ke tidak? Diri di atas ada ke tidak? Tak ada. Betul tak? Kalau kita nampak ni pokok kelapa, lepas tu ada buah-buah kelapa di atas, lepas tu di atas tu warna merah menyala macam kelip-kelip gitu, tu di atas gitu ke? Dah. Tak nampak tu di atas. Di atas tu kita faham dalam kepala otak saja. Betul tak? Buah kelapa di atas pokok kelapa. Dia ambil buah kelapa tu duk mana? Duk atas pokok kelapa. Kita pergi tilik ke pokok kelapa. Kita nampak dengan mata kepala pokok kelapa, buah kelapa. Di atas tu tak nampak. Lepas tu di atas tu ada ke tak? Tak ada. Di atas tu bukan ada, tak ada. Lepas tu hanya reti di akal semata-mata. Dia panggil amrun i'tibariyah, perkara hak direti di dalam kepala otak. Di atas tu tak ada, hanya faham dalam kepala otak. Gitu. Lepas tu boleh panggil kau di atas tu makhluk? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada. Makhluk ni benda ada. Benda Tuhan menjadikan daripada tak ada kepada ada. Sedangkan diri di atas tu tak ada. Tapi di atas tu boleh tak dipanggil baharu? Boleh. Sebab apa? Sebab berlakunya di atas tu ada permulaan tak? Ada permulaan. Bila? Ketika mana wujudnya Tuhan menjadikan pokok buah kelapa di atas pokok kelapa, start situ berlaku di atas pokok kelapa. Ada permulaan bagi berlakunya di atas. Itu dah. Jadi tiap-tiap benda ada mula bagi ada dan sungguh dia, maka boleh dipanggil baharu. Tengok. Buah kelapa luruh jatuh, ia belaka kena panggil. Ketika mana buah kelapa tu kita tengok dia golek-golek jatuh ke bawah tu, kita nampak buah kelapa saja ke sekali dengan jatuh luruh dia. Nampak buah kelapa saja ke sekali dengan luruh jatuh tu. Nampak buah kelapa saja. Betul tak? Luruh tak nampak. Bukan kata ni buah kelapa duduk atas pokok kelapa, sampai satu masa dia nak luruh, nak jatuh. Dia nak jatuh tu, nampak buah kelapa patu luruh duduk sekali gitu. Dah. Ni perhati molek ni, payah sikit ni. Tak nampak luruh tu. Tapi kita faham tak buah kelapa tu luruh? Faham. Nak cekai butir mata, nak celai butir mata tengok mana luruh, tak jumpa. Tak ada. Jadi luruh tu ada ke tak? Tak ada. Boleh panggil luruh tu makhluk? Tak boleh. Tapi boleh panggil tak baharu? Boleh. Sebab apa? Sebab daripada tak berlaku kepada berlaku. Ada permulaan bagi berlaku dia. Nampak? Dia ambil buah kelapa tu, duk mana buah kelapa? Ada duk bawah pokok kelapa, duk bawah pula dah. Kita pun kita tengok. Hak kita nampak dengan butir mata buah kelapa, lepas tu tano atau rupu ikutlah dekat sini. Bawah nampak bawah? Tak nampak. Ada tak bawah? Tak ada. Tapi reti, faham. Bermakna di bawah bukan makhluk tapi baharu. Kenapa? Kerana ada permulaan bagi berlaku di bawah. Bukan start buah kelapa duk bawah selalu dah. Daripada duk atas jatuh luruh baru mula ada duk bawah. Betul tak? Buah kelapa duk bawah. Jadi duk bawah tu orang panggil baharu. Sebab ada permulaan bagi berlaku. Tengok. Kalau begitu Allah Ta'ala tak serupa ia Allah akan segala yang baharu. Artinya apa? Allah tak serupa dengan buah kelapa, satu. Allah tak serupa dengan atas buah kelapa. Dua. Kenapa?
Jadi kalau ulama kata mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi, Tuhan tak serupa akan makhluk. Jadi Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, dengan pokok kelapa, dengan kereta, dengan motor, dengan lembu kubaya, itik, gajah, rimau, gunung gana, bukit bukau, langit bumi, orang manusia, tak serupa tu. Tapi dengan bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang, celah, kemek, bulak, petok, tu boleh jadi Tuhan serupa. Tuhan boleh jadi petok kot. Bulak kot. Tak. Tuhan tidak serupa akan yang baru. Mana apa? Tuhan tak serupa dengan buahnya, buah kelapa. Tuhan tak serupa dengan atas buah kelapa. Mana atas buah kelapa? Atas buah kelapa, atas yang boleh ditunjuk, betul tak? Atas yang ada lawannya bawah. Betul? Sebab atas diri itu benda mubah, benda hak tidak boleh ditunjuk dengan tepat. Gapo diri di atas? Benda mubah. Nak reti dia pun kena ada lawan dia baru reti. Macam kita kata tingkat 2 atas pada tingkat 1, betul tak? Tapi tingkat 2 bawah pada tingkat 3 pula dah tak di atas, panggil bawah pula dah. Tingkat 3 atas pada tingkat 2. Weh, tak di tingkat 2 atas. Mana tingkat 3 pula jadi atas lah ni. Dia ni sebuah ada lawan baru reti. Betul tak? Kalau tak ada lawan dia tak reti. Jadi atas hak bahasa buah kelapa, hak bahasa jenis makhluk ni, atas hak boleh tunjuk, atas hak ada lawannya bagi dia tu bawah. Tu atas makhluk tu, atas baru dia panggil. Maka Tuhan bukan atas seperti itu. Dia lagu tu. Apa tu? Ayat Quran tu lagu mana Ustaz? Allah Ta'ala firman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy, atas, atas sebut tu, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, tertinggi. Lagu mana tu mana? Maka ayat-ayat mutasyabihat seperti ini mestilah dikembalikan kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam menanggapi maknanya. Tak boleh kita tamassuk bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Tak boleh berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah pada ayat-ayat mutasyabihat dalam simpulan kepercayaan. Sebab boleh membawakan kita tu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana? Seperti mana kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nasib, dan bermula tiap-tiap nas, tiap-tiap Al-Quran dan hadis, awhamat tashbiha, memberi waham, memberi sangka dalam hati kita, tashbiha, keserupaan Allah dengan makhluk. Tuhan ada atas, Tuhan tinggi, ada rendah juga lah lawan dia. Sudah, itu dah. Maka mazhab khalaf, kebanyakan daripada mazhab khalaf dipanggil, bukan semua mazhab khalaf, kebanyakan awilhu, ta'wil tafsili. Mana lagu mana? Yakni di atas itu bukan atas boleh tunjuk, bukan atas ada lawan baginya rendah, ada lawan baginya bawah. Istawa, tertinggi, bukan tinggi ada lawannya rendah, bukan. Patut atas hak tak boleh tunjuk, tinggi hak tak ada lawan baginya rendah, atas hak tak ada lawan baginya bawah. Ni tak boleh faham kita. Tak boleh faham. Kita boleh faham ni bila atas tu boleh tunjuk. Mana menara KCC tu, atas tu, tu boleh tunjuk gini. Atas lagu tu baru kita faham. Atas ada lawannya bawah. Tinggi hak ada lawannya rendah. Hak tu kita boleh faham. Lepas tu kalau atas tak ada lawannya rendah, atas hak tidak boleh ditunjuk, tinggi hak tak ada lawannya rendah, atas hak tak ada lawannya bawah, hak ni tak boleh faham. Maka ditakwilkan sekali lagi dengan takwil tafsili, tak ditakwil ijmali dia. Lagu mana takwil tafsili?
yakni dengan makna Allah Ta'ala memerintah arash, tertinggi dengan makna memerintah, menguasai, menjadi, menjaga, ia berlaku, boleh berlaku. Asal kata kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kebanyakan mazhab khalaf. Adapun mazhab salafus soleh, kebanyakan ulama salaf, bukan semua juga, karena di sananya ada khilaf juga. Kebanyakan mazhab salafus soleh au fawwid warum tanziha, diserahkan makna makna majazinya itu kepada Allah Ta'ala ba'da tanzih, setelah mana disucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Artinya sama juga. Atas bukan atas boleh tunjuk, bukan atas ada lawannya bawah, bukan tinggi ada lawannya rendah, boleh faham? Tak boleh faham. Patut apa makna? Serah pada Allah Ta'ala makna dia. Amirruha kama ja'at, kita baca sebagaimana Nabi SAW bawa datang. Qira'atuha tafsiruha, membacanya saja sudah menjadi tafsirannya, tak payah tanya banyak-banyak. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan bukan atas boleh tunjuk di tangan lagu ni, duduk atas nu, kayak gitu. Ada pihak kita tunjuk Allah gini, itu isyarah kepada ta'ala Allah, isyarah kepada ketinggian, tu ketinggian apa, maqam ataupun darjat, itu bukan tempat atau kedudukan, bukan tempat duduk tu, bukan. Itu nak faham lah. Namun kata tengok ustaz pun tunjuk Allah tu ke atas gini, bukan tunjuk Allah duduk atas, nak tunjuk kata ketinggian, ulu, miqdarih, ulu, tingginya orang panggil, kedudukan ataupun kita kata maqam, pangkat, darjat, gitu. Bukan nak tunjuk kata Allah duduk atas tu dah. Patut serah pada Allah, serah. Apa makna dia, Allah Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Tidak ditentukan mana-mana makna majazi yang layak dengan Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, diserahkan urusan tersebut kepada Allah. Tu orang panggil salaf. Jadi salaf dengan khalaf ni sama-sama mentanzihkan Allah Ta'ala, sama-sama takwil ijmali, tetapi yang jadi khilafnya ialah pada masalah takwil tafsili. Maka khalaf takwil tafsili, salaf tidak takwil tafsili. Lepas tu tafwid ba'da tanzih, serah pada Allah Ta'ala. Kemudian daripada mensucikan Allah daripada menyerupai dengan makhluk. Itu contoh tangan, yadun. Yadun terjemah Melayu tangan. Tangan makna hakiki ni tangan makna hakiki, anggota anggota tubuh badan. Maka khalaf kata Allah tidak ada anggota tubuh badan, salaf pun kata Allah tidak ada anggota tubuh badan. Itu ijma', sepakat. Patut apa makna yadun, apa makna tangan di sini? Khalaf dia takwil sekali lagi, untuk menentukan makna majazi. Apa? Yadun bimaknal kudrah, contoh, au quwwah, ikutlah. Asal kita tidak mari telitah Tuhan serupa dengan makhluk, alhamdulillah, syukur banyak-banyak dah. Jadi tangan situ dengan mana kekuasaan Allah. Itu gitu, cukup. Itu khalaf, kebanyakan khalaf. Salaf, tangan di situ bukan makna tangan tubuh badan anggota gini. Patut apa makna? Serah pada Allah apa makna. Gitu. Serah pada Allah. Bukan Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan comel lah, ada itu bulu pemung. Itu bukan salah tu. Tu salah dia panggil. Tuhan tak ada tangan dengan mana anggota tubuh badan. Patut Tuhan sebut sendiri dalam Quran tangan tu. Tangan situ serah pada Allah apa makna. Bukan tangan tubuh badan, bukan. Bukan tangan anggota badan, bukan. Patut apa makna tangan? Serah pada Allah. Amirruha kama ja'at, kita lalu seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Qira'atuha tafsiruha, bacaan kita tu sebagai tafsiran dia dah. Apa tu? Allahu a'lamu bihaqiqatiha, Allah lah yang maha mengetahui apakah hakikat tangan di situ. Gitu dah. Ataupun di atas satu lagi orang panggil pandangan salaf, iaitu yang diperjalani juga oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari, menjadikan semua tu sebagai sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala.
yang lebih daripada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu lagu tu. Sama juga. Tangan situ apa makna? Tangan nak makna ni kah? Makna anggota tu? Bukan. Patut apa makna tangan di situ? Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Gitu. Itu dipanggil isbatul yad, sifatan min sifatillah, mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Kenapa itu? Bukan mengisbatkan tangan jarihatan min jawarihillah, satu anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan Allah. Hal tu mujassimah, hal tu mentajsimkan Allah Ta'ala, hal tu musyabbihan. Hal ni sifat. Mana sifat? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, takwim, idrak, yad, wajhu, jampun, istiwa. Ya bila habis itu sebagai sifat. Apa makna sifat tangan? Allahu a'lamu bihaqiqatih. Allah lah yang maha mengetahui apakah hakikat sifat tangan di situ. Bukan tangan anggota tubuh badan. Betul? Tangan dengan makna sifat daripada sifat-sifat Allah. Tak faham saya. Serah pada Allah. Lebih kurang juga tu. Salah juga tu. Itu satu pendapat daripada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, daripada dua pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu. Jadi pendek katanya mazhab ahli sunnah wal jamaah sepakat menyucikan Allah, dan Allah tersuci ia sedia kala lagi daripada keserupaan akan yang baharu, apatah lagi makhluk. Jadi Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan atas buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan luruh jatuh buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan buah kelapa, Tuhan tak serupa dengan bawah buah kelapa. Ingat baik itu lagu tu. Tiap-tiap benda yang menunjuk kata Tuhan itu baharu, maka tentu tidak Tuhan bersifat dengan sifat yang sedemikian. Habis situ. Tu habis situlah. Jadi kalau kita baca Quran, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita i'tiqad zahir makna yang hakiki, jangan. Karena itu kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada teras asal usul kekufuran dan bid'ah dalalah, at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitab was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan sunnah pada ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam aqaidil iman, simpulan-simpulan kepercayaan kita. Maka jangan jangan kita pegang zahir lah gitu, karena kita kena pegang ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dulu kita telah syarah dah ayat tu dulu, kalau ingat balik kan. Begitu teguh makna dia, sampai kita nak letak makna dalam bahasa Melayu ni, bagaimana nak gambarkan maksud yang Tuhan nak wayak pada kita ni susah. Pendek orang panggil kurang lafaz. Laisa kamitslihi syai'un. Tengok, Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Tuhan tak kata gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Tu kita syarah dulu tu. Tu orang panggil laisa situ, asal laisa ni nafi muqayyad, nafi yang berkaitan dengan masa. Tapi tak, laisa sini nafi mutlak, nafi dengan mana intifak mutlak, ternafi mutlak. Tak ada kira lah orang panggil makhluk ni ada ke, makhluk ni tak ada ke. Sedia kala dan selama-lamanya tidak serupa. Gitu. Lepas tu kamitslihi, kah tu orang panggil kah zaidah li takkid nafi laisa. Tidak ada sedia kala, selama-lamanya, tidak ada tu langsung. Kena begitu kerana takkid. Tidak ada langsung, seumpama mislihi, seumpamanya, seumpama Allah, syai'un sikit pun tak ada langsung. Kenapa? Kerana dua kali hasar situ. Syai' itu orang panggil isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra atau tufidul umumah.
Syai' itu orang panggil isim nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra atau tufidul umumah. Nah, nakirah, isim nakirah ni bila jatuh pada siap halaman cakapan, konteks ayat cakapan yang nafi, laisa tu nafi. Nah, bila jatuh syai' tu orang panggil isim nakirah di dalam konteks ayatnya nafi, memberi faedah hasar dan umum. Tu umum sini umum syumuli, bukan umum badali dah, melengkapi segala jenis afra' yang baharu. Jadi nak letak makna kalau kita terjemah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti umpamanya Allah sesuatu, itu terjemah makna dia bukan duk faham dengan terjemah gitu, kena faham sebutir-sebutir tadi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sedia kala selama-lamanya, langsung tidak ada seumpamanya Allah sesuatu yang sikit pun tidak ada, walau satu wajah sekalipun. Atau melengkapi, orang panggil umum situ umum syumuli, bukan umum badali dak. Umum syumuli mana melengkapi segala jenis afra' bagi baharu, sikit pun tak ada langsung serupa. Itu makna gitu. Walau satu wajah, walau satu jalan. Itu sama juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun ayat muhkamat. Maka kita pergi ayat muhkamat, jangan kita pergi ayat mutasyabihat. Boleh nak pergi ayat mutasyabihat, tapi dengan cara yang ditunjuki, yang dihuraikan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita, sama ada kebanyakan daripada salaf ataupun kebanyakan daripada khalaf. Dua-duanya sepakat mentanzihkan Allah daripada menyerupakan akan yang baharu. Habis. Tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Jadi hak wajib kita i'tikad pertamanya, mesti tak serupa Allah akan yang baharu. Itu pertama dulu. Tak serupa Allah akan yang baharu pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Gitu. Bagaimana kita nak tahu Tuhan tak serupa akan yang baharu? Tengok yang baharu ni. Yang baharu ni lagu mana? Itu. Yang baharu ni zatnya semua berjisim belaka. Apa berjisim? Yakni benda hak bertokar dia panggil. Benda hak bertokar, benda hak tersusun daripada satu juzuk atau lebih, au aktsar dia panggil. Ma tarakkaba minal juz'aini au aktsar, itu dia panggil jisim. Tiap-tiap benda atau perkara yang teripung pada dia tu dua juzuk atau lebih, tak kira benda bertokar maknanya. Kita tengok segala benda makhluk ni zatnya pasti berjisim, pasti tak major jisim. Kita sendiri berjisim. Angin ni ada jisim ni kita nampak kosong ni bukan kosong, ada jisim angin. Kalau tak ada langsung angin, tak usah pakai mikrofon, tak dengar, tak akan sapa suara kita ni. Masuk dah waktu. Azan dulu dah. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول حي على لا حول ولا حي على لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Nah, jadi pertama sekalinya nak kata Tuhan tak serupa akan yang baharu. Pak kita boleh tengok Tuhan bila. Nah, biasa jumpa Tuhan bila. Dak biasa sekali habuk. Pak nak tahu kata Tuhan tak serupa lagu mana? Tengok yang baharu ni lagu mana. Zat yang baharu tu berjisim, maka automatik kita faham zat Allah tidak berjisim. Selalu dah. Sifat-sifat yang baharu ni arad. Apa arad? Yakni bahasa menupai pada jisim, pada jirim tadi. Yakni tidak terima orang panggil kekal. Dia panggil arad ni menumpang pada jirim. Serta berhajat kepada yang menjadi. Maka sifat Allah Ta'ala bukan arad. Arad ni maksudnya benda hak arada, maksudnya benda hak baru jadi. Tu ni arad, nah. Benda hak baru jadi. Tak kena juga kata gitu. Arad ni makna benda hak melentangi, mendatangi, gitu. Karena tu nah, setengah daripada pendapat ulama'nya arad ni tidak kekal dua masa. Artinya warna coklat hak ada di kulit kita ni setiap saat bukan warna coklat hak sula dak. Lain-lain. Lepas tu ditajaddud, diperbaharui senantiasa oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah, jadi arad yang ada pada kita ni, sifat yang ada pada kita ni, arad yang menumpang pada jirim jisim kita, yang terima perubahan, yang mendatangi, yang terima bertambah dan berkurang. Cuba tengok sifat pendengar kita. Masa kita lahir mula tak dengar belaka, dengar orang kena bisik di telinga baru kita boleh dengar. Kita lahir mula penglihatan kita boleh tengok belaka. Kena dekat baru boleh nampak. Betul tak? Kau lahir mula abang kita pakai spek mata dah. Tak lagi, betul tak? Tu nak kata arad. Penglihatan kita ni arad yang menumpang pada jirim jisim kita. Terima bertambah dan terima berkurang. Lahir mula tak pakai spek, pala ni pakai spek. Duk lama weh tak pakai spek pula dah. Dia tak ada mau pakai spek mula. Tak tahu kan nak makan kerok tadi. Jelas molek pula mata tadi. Tu nak kata sifat kita tu arad yang menumpang pada jirim jisim kita. Allah sifatnya bukan bahasa menumpai pada zat dia, tidak. Bahkan qadim sama dengan zat dia. Begitu dah. Jadi kudrat Allah, iradat Allah,
pekuasa Allah, penentu Allah, pengetahuan Allah, penghidup Allah, penglihat Allah, pendengaran Allah, perkata Allah, semuanya bahasa qadim, qadimah belaka, bukan bahasa menopel, tidak. Sifat kita ni bahasa menopel pada jisim jirim kita, terima bertambah, terima berkurang, bahkan terima hilang, itu dah. Bangun-bangun pagi esok tak ada dengar, pekok dah lah, boleh, tak ada apa. Bangun-bangun pagi esok buta, boleh. Lain nampak duk cerdik lah, ada profesor, doktor, bangun-bangun esok gila, hilang stok ilmu. Boleh lah kau. Hari ni sedap duk buat yoya bangun, tak ada suara. Sudah, tak boleh kecek. Kerana apa? Kerana sifat-sifat kita tu arad, benda hak mendatangi, yang menumpang pada jisim kita. Maka tahulah kita sifat Allah Ta'ala bukan bahasa arad. Habis. Patuh tak serupa Allah akan yang baru perbuatannya di atas jalan ikhtiar usaha, kasab wal iktisab. Memilih ikhtiar dan usaha dia panggil. Memilih itu ikhtiar lah, usaha tu kasab wal iktisab, usaha baik kasab, iktisab usaha jahat. Ikhtiar makna memilih. Maka perbuatan Allah di atas jalan menentu dan menjadi. Tu beza dah, menentu dan menjadi. Jadi sebab tu perbuatan makhluk ni tak ada di atas benar-benar menjadi, tak ada. Bukan api yang menjadikan kebakaran, bukan nasi yang menjadikan kenyang, bukan penado yang menjadikan sehat, bukan aircon menjadikan sejuk, bukan kipas yang menjadikan angin, bukan lampu yang menjadikan cerah. Lepas tu yang menjadikan sabab dan musabbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas, memberi kesan pada manfaat dan mudarat tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba dia. Jadi perbuatan makhluk ni hanya sebatas pilih usaha, bukan menjadi sungguh dah. Pilih nak makan penado, usaha makan penado. Yang menjadikan orang panggil perbuatan kita telah penado, yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan sehat tu sendiri Allah. Gitu lah. Kita pilih untuk apa? Kerak daging, pilih pisang, pilih asah pisang, pilih usaha menghiris atau memotong daging dengan pisau yang kita pilih tadi. Tapi yang menentukan perbuatan kita dan yang menjadikan terputusnya orang panggil daging tersebut bukan pisau, bukan kita. Lepas tu hakikatnya Allah satu-satunya Tuhan yang perbuatannya di atas menjadi, menentu dan menjadi semati. Itu dah. Tu orang panggil tak serupa Allah akan yang baru. Yang ni tak serupa Allah akan yang baru pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Itu wajib kita i'tiqad dengan wujub, mesti tak serupa Allah akan yang baru. Lawan bagi tak serupa Allah akan yang baru, serupa Allah akan yang baru. Serupa Allah akan baru ni apa kita nak i'tiqad? Tentu tidak, istihalah. Tentu tidak serupa Allah akan yang baru. Tentu tidak zatnya jisim jirim, tentu tidak sifatnya arab yang menopel pada jirim jisim. Tentu tidak perbuatan Allah di atas jalan ikhtiar usaha saja bukan menjadi dah, ataupun di atas jalan tabiat atau illah atau bil alat. Tuhan nak uji sejuk dengan ekor, Tuhan nak uji angin dengan kipas, Tuhan nak uji cerah dengan lampu, Tuhan nak uji kenyang pada hamba dia dengan makanan. Mustahil. Mustahil. Hanya secara adat saja. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat, sah menyalahi. Di sisi kita buka kipas, Allah jadikan angin pada adat, sah menyalahi. Di sisi kita buka ke lampu, Allah Ta'ala jadikan cerah pada adat, sah menyalahi. Di sisi kita makan makanan, makan nasi, kau makan berapa, Allah jadikan kenyang pada adat, sah menyalahi. Artinya pada adat boleh saja makan nasi tak kenyang. Buka aircon tak sejuk, boleh, tak ada apa. Tak ada aircon sejuk pun aircon, boleh, tak ada apa. Kerana yang menjadi hanya Allah.
Itu habis. Kalau tak faham lagu tu kan, mati malam ni man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak jawab Allah Tuhanku. Nah, jawab ekong Tuhan, penado Tuhan. Kenapa? Karena syirik. Nah, syirik tikok selain pada Allah, perbuatannya sama seperti Allah. Baik. Dalilnya mana? Satu lagi. Dalilnya ialah baharu alam ini atau wujudnya alam ini. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tu serupa akan yang baharu, kalau Tuhan tidak mukhalafah, Tuhan tidak serupa akan baharu, bermakna Tuhan serupa akan baharu. Pak, kalau Tuhan serupa akan baharu, bagaimana dia boleh buat yang baharu? Yang baharu tak boleh buat sesama yang baharu, betul tak? Kerajaan hebat sekali di dunia lain ni Amerika ni, kerajaan hebat ni tak pernah boleh buat walaupun sebelah sayap nyamuk, tak boleh buat hak original. Nah, hak palsu boleh lah. Kata ni hak mana boleh lah. Hak original. Nah, hak original sebelah sayap nyamuk, jangan nyamuk sekor, sebelah sayap nyamuk, tak boleh buat. Nah, tu dah kata ni tak boleh buat hak original. Kenapa? Yang baharu tak boleh buat yang baharu. Sesama yang baharu tak boleh buat. Orang kata dulu tu, tu kan duk buat rumah, tu bukan buat dia panggil. Nah, tu duduk ambil benda ada dah, ambil bata, ambil semi, duk melah gapo pasal besi ada dah, bata ada dah, semi ada dah. Bukan dia duk buat daripada tak ada kepada ada. Dah. Buat air Milo, kau buat teh obeng, kau gapo, bukan duk buat air tak ada, dia buat daripada tak ada kepada ada. Bukan. Air ada dah, sekebut teh ada dah, susu ada dah, campur-campur kucah jadi tebing, jadi sirap, jadi Milo. Bukan mencipta tu lagu tu dia panggil. Karena tak ada boleh yang baharu mencipta yang baharu. Lembu buat lembu boleh? Tak boleh. Orang buat orang tak boleh. Nah, pak kalau Tuhan tu supo lembu, supo orang, supo gajah rimat, lembu kubah yang itik langit bumi, pas lagu mat, siapa buat langit bumi? Tak ada langit bumi ni. Tu. Pas tak ada langit bumi ni, betul tak? Tak betul lah langit bumi ni ada berjereguk siapa gapo depan kita ni. Nah, bermakna Tuhan tak serupa akan yang baharu. Tuhan serupa akan yang baharu? Tentu tidak. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula kelima qiyamuhu ta'ala binafsihi wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada? Tak ada. Pahal aku buat ini mak ni. Saya pakai kismih laku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu ayah-ayah, alhamdulillah pondok asrama pelajar yang kita sama-sama siap pada hari